Okay. Hai semua. Assalamualaikum. Sesi Jom Masak dengan Kak Zaida hari Ya. ni. Pukul 12.30. Hari ni hari Khamis. Hari ni hari yang keberapa dah kita Hari ni hari yang ke-9 kot. 8-9 juga. Okay, hai. Ni Yang tak mesti diam, ada yang tengah menunggu kita punya live dekat diam, Facebook, kita dekat dah Instagram. hari Hi guys. Hello everybody. Assalamualaikum semua. Hi Rohaya Bildrum. Hi Fazila Jaafar. Hi Kinas Cake. Hi Yaya Sharils. Hi Nabila. Nabila Arshad. Thank you for watching. Okay, yang ni dekat Facebook. Hi juga. Hi. Okay, so yang dekat Facebook minta tolong share kan kita punya share live dan ni. like seberapa yang boleh ya. Yes. Okay, so hari ni kita nak masak apa Kak Zaida? Hari ni actually ni pun requested juga ni Itu hari ada yang penonton kita minta cara berlauk. Yes. Ataupun kuih bakar berlauk lah. Bila kita sebut hari cara berlauk tu dia kecil-kecil. Dia ni. kecil-kecil. Kalau kita sebut kuih bakar tu biasanya dia satu loyang besar. Tapi yang hari ni kita buat cara enam ada pecah petals 6, pecah 5 ya. Okay, so now hari ni kita buat cara. Siapa yang dekat sini hari tu ada request nak buat cara kita berlauk sebenarnya siapa yang minta tu. Yes. Okay, cara berlauk. Okay, kita tunggu lagi Ernida baru dia kata Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. So you all kat mana ni? Dekat office ke? Dekat rumah ke? Share lah. Dekat mana tu, tengah buat apa? Okay, what makes you wanna watch kita punya live? Okay, adakah ini kali pertama you all tengok kita punya live ataupun you dah tengok kita punya live daripada awal? Share your experience dengan kita. Ada yang semalam pun saya dapat a few WhatsApp dan ada juga daripada kita punya Instagram yang mana dah buat kita punya ada. Saya dah share dekat kita punya jadi Instagram. Super. Thank you very much. Alhamdulillah kita sangat-sangat happy dekat sini. Pasal orang boleh buat pun boleh dia pun buat happy. resipi kita kan. Dia happy, kita lagi lah bertambah-tambah happy ya. Okay. So kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi sikit ya. Nabila Arsyad kata office memang hari-hari tunggu resepi Kak Zaida. Thank you so much. Siti Hajar Hamid kata air tangan Kak Zaida memang sedap. Thank you. Alhamdulillah. Kalau nak selalu rasa air tangan Kak Zaida, boleh ke restoran. Simply Sugar Kitchen. Singgah dekat Simply Sugar Kitchen dekat Cyberjaya, okey? Walaupun saya tak masak tapi resepi tu memang kita resepi dari kita lah. Farida Abu Bakar. Hai, kita jumpa lagi. Assalamualaikum Kak Zaida. Waalaikumsalam. Ni Fira Ramlan. Hai Aunty G. Aunty G mana? Aunty G my sister. Hazlina Muhammad Nur. Assalamualaikum Kak Zaida. Waalaikumsalam. Siti Azrul kata lunch break tapi puasa hari ni dapat tengok live. Okay, good. Yay. Alhamdulillah. Thank you. Saya dah buat tahu lotus. Sedap tu, siap buat untuk potluck baru-baru ni. Thank you Nabila Arshad. Share dengan kita kalau you ada gambar ke, tag kita, okay? Jadi kita tahu siapa yang dah buat kita punya resepi. Thank you very much again. Thank you very much. Mahal resepi old school ni, rindu kuih-kuih lama. Alhamdulillah. That's why nak cari kuih lama sekarang susah ya. Sebab susah. Tu objektif kita nak kita buat live ni untuk share. Ada yang kita boleh share, kita akan sharekan lah ya. Yes. Sebab kadang-kadang kalau yang orang lama ni dia tahu. Sebab tu kadang-kadang dia tak nak cari kuih kat luar sebab pada dia memang bukan baiklah kita buat original dia. Cuma yang muda-muda ni kita takut dia pun tak tahu yang mana ori, yang mana tak. So we want to keep yang asli, okay? Macam generation saya pun ramai macam generation ni ramai yang dia pun banyak yang tak tahu. Dia kalau yang itulah pada dia, padahal yang itu yang dah diolah banyak tu ya. Ini Chikami Sweets. Hello from Brazil. Hello. Hi Brazilian. Hi. Hazina Muhammad Noor. Hai, jumpa kita lagi dekat live. Assalamualaikum Kak Zaida. Waalaikumsalam. So ni dah ada yang masuk. Kita tak nak buang masa. Baik, kita teruskan. Anyway, kita akan save live ni. So kejap lagi siapa-siapa yang lepas ni masuk ataupun ni yang tengah tengok ni, okay, you boleh repeat and replay, okay? Nak Y kata Kak boleh ajar kuih onde-onde and sum.
Sum-sum. InsyaAllah. Boleh, Tak ada insyaAllah. apa lah, tak ada arah lintang, kita akan cuba. Okay? Alright, so Onde-onde dengan siapa yang dekat sum-sum ni, Facebook insyaAllah. again, tolong share. Okay, share this live. Okay, so let's get started. Jom masak dengan Kak Okay, Zaida. jom masak dengan Kak Zaida. Okay, now kita adjust kamera dulu ya. So, now kita So, nak boleh buat tunjuk ke acuan Mana apa ada? yang kita pakai hari ni Kak Zaida? Kak Zaida pakai ni. Ya, you kalau tak ada macam ni pun you boleh pakai yang itulah. Kak Zaida pakai yang bunga cermai. Ini kita panggil bunga cermai. Asyik. Ya, bunga cermai. Kalau tak ada ni you bolehlah pakai yang oval ke whatever lah. Jadi Okay. bukan macam ni. Sebab kita bila cara kita akan guna Kita tunjuk acuan dulu. macam ginilah. Kecil-kecil macam ni. Ya, okay. So now kalau you tak ada macam ni, you nak tuang dalam loyang pun boleh juga. Tinggal lagi kalau loyang kita bakar dalam oven. So hari ni kita akan buat kita akan bakar direct atas api ya menggunakan acuan ini. Kalau Kak Zaida ni kita panggil acu cermai ya. Orang buat bahulu pun guna acuan macam ni jugalah. Okay, so kita siap-siap nak tunjukkan bahan-bahan dia dulu. Okay. So, Okay. jom kita tengok bahan-bahan. Okay, untuk alright. Okay, Ini boleh kuali nampak ke? untuk kita nak menumis intinya. Okay. So, sebelum tu kita tunjuklah dulu bahan-bahan dia. Okay. Kak Zaida sambil Kak Zaida masak, saya akan sebut bahan-bahan dia dari masa ke semasa ya, sebab saya tak ada tulis di gambar ya. Okey. Now untuk buat dia punya bahan untuk buat dia punya isi tu ya. Bukan inti, dia punya badan dia tu. Tepung apa Sekejap. tu? Tepung gandum 200 gram. Mm-mm. Okey, 200 gram ni Kak Zaida dah siap timbang semua ya. 200 gram tepung gandum, 4 biji telur, Okay. santan 150 gram. Santan Okey. kotak, Kak Zaida pakai santan kotak sebab kita buat tak banyak ya. Santan kotak 150 gram. Okey. Air 320 gram. Okay. Kemudian kita guna margarin, Okay. 20 gram margarin. Mm-mm. Okey, ini untuk lagi satu ni apa? 1 sudu teh garam. Ini untuk badannya. Okey. Nah, untuk intinya, fillingnya kita guna 200 hingga terpulanglah ya Kak Zaida kat sini 250 gitu ya. Minced beef ataupun daging cincang, ataupun you boleh guna minced chicken ya, ataupun ayam Ikut cita cincang, rasa ayam lah. cincang. Tapi dia kalau nak cantik dia kena pakai minced beef baru dia cantik, warna dia gelap ya. Okey, kita pakai satu biji bawang besar, you dicekan dia, ya, cubekan dia kecil-kecil. Kemudian untuk hiasan atas kita guna daun sop dan cili merah. Kita guna sebuk kari daging. Tu yang buat sedap tu. Sebuk kari daging dan sedikit lada sula. Alright. Okey. Tadi Kak Zaida lupa nak cakap kita ada guna untuk badan itu isi kulit itu kita guna sedikit pewarna kuning Okay. untuk nak dapatkan warna kuning. I see. Okay. Okey, So kita now- masak inti dia dulu. Sebab kalau you nak buat kat rumah, penyediaannya you kena buat dulu intinya. Okay. Okey. Jangan dah buat badan you masak lepas tu inti ni tak siap. Ya, okey. So Kak Zaida dah masukkan sedikit saja minyak, just a little bit of minyak ya. Untuk kita tumis, jangan terlalu banyak ya, sebab nanti kalau dia berminyak you kena toast pula you punya inti tu nanti ya. Okey, kita panaskan minyak sedikit. So kita masukkan bawang. yang Tumiskan berapa? bawang besar. Okay. Okey, sehingga bawang besar ni layu. Saya suka betul bau apa? Bawang ya, memang digoreng. yes. Wangi sangat. Dia punya wangi tu dia memang semula jadi. Bila masak tu kalau letak dia memang semula jadi sedap. Ya. Sebab tu masak memang ini lah yang basic memang sekali kena ada. Mesti nak ada bawang ya. Wangi betul. Tapi bila makan apa bawang goreng lain pula rasa Lain dia. pula rasa dia. Ya. Okey, now sudah naik bau, kita akan masuk dulu ayam pula. Apa ni dagingnya.
selalunya setengah orang dia masuk daging kemudian. Tapi kalau boleh kita tumis macam ni. So that Ini daging lah. Sebab daging kita lambat sikit nak masak. Betul, lambat nak masak. Lepas tu kadang-kadang ada yang apa? Steam hanya dia tu. Dia akan Dia kena hilangkan air ni ya. Kena keringkan dia. So lebih elok kita goreng dia dulu. Ada setengah orang pula Kak Zaida saya tengok dia masak asin-asin. Maksudnya dia tumis-tumis darat. Dia tumis satu-satu. Tumis boleh juga. bawang dulu. Lepas tu dah bawang dia keluarkan. Lepas tu dia masuk daging pula. Tu rajin tu. Panjang cerita dia. Panjang cerita, bertele-tele tu. Satu-satu ya. Tapi actually bila you masak sekali macam ni, you dapat rasa semua tu air dagingnya meresap dalam fillingnya. Kalau you buat asing-asing nanti air you kena buang air dagingnya, you kena buang air apa air bawangnya ya. So macam ni kita masak, tapi you kena masak sampai dia kering. Okey. Alright, kita tunggu sekejap lagi bagi daging dia masak. Daging agak lambat sikit dia kalau daripada compare tu ayam, daging lambat sikit masak. Okey. So now kita akan masuk garam. Sekejap lagi kita akan masukkan rempah kari ya. Okey, ada yang bertanya. Saya dah tak nampak kat sini sebab kameranya di fokus di bawah. Semua kata Assalamualaikum. Ada yang daripada Singapura. Buat apa hari ni? Okey, yang baru-baru masuk tu kita tengah buat resepi cara berlauk. Ada orang request ni buat ondeh-ondeh ni, ondeh-ondeh sumsum tadi tu. Hai, Assalamualaikum. Hari ni masak apa tu? Okey, yang siapa yang baru-baru masuk, kita tengah buat cara berlauk. Selalu nak sebut cara tu jadi asyik. Sebab kita sebab cara kan, jangan sebut cara lah. Kaji ada guna sepaket dia supaya dia rasa lebih wangi ya. Okey, nampak tu dia dah mula memekat. Now kita akan letak sedikit black pepper. Ya, lada sula pepper ya. Yes, dah bau. Anything got to do dengan kari dan dengan daging, dia punya bau tu ya. Okey. Ya, most welcome. Ya. Kalau dekat rumah nanti, tadi kita dah share dah berapa banyak barang ataupun ingredient yang kita bahan-bahan yang kita pakai untuk kita nak masak ni. Okay, so nanti video kita guys, kalau nak tahu boleh pergi balik ke replay back this live video lah. Kalau perempuan nak letak gula sikit pun boleh ya. Tak ada masalah lah. So, kita masak sekejap bagi dia kering. Kak Zara tak letak ini ya. Kalau you nak letak ini terus ke dalam ni pun boleh. Ini saya nak buat nanti atas dia punya apa tu? Hiasan. Okey. Dah masak ni. Alright, ini dah siap. Cara berlauk ya. Ini dia punya intinya. So, Kak Zaida perahkan sikit dia punya minyak ya. Ataupun you boleh toast dekat dalam letak dekat dalam apa tu? Atas penapis. Oh, penapis. Ya. So, kita perlukan minyak ni. Mesti kita nak pakai lagi minyak ni. No, kita tak pakai dah minyak ni. Oh, tak pakai tak, dah. Cuma Kak Zaida need to strain dia sekejap ya. Tengok ni Wow. This is the daging. Kalau ada yang siapa tak makan daging, boleh tukar kepada ayam pun boleh. Okay, so kita pakai minced chicken.
Kita pakai yang ni ada tanya Kak Zaida, black pepper ke lada sula? Flavored pepper. Kita pakai flavored pepper ya. Yang ini. Okay, siapa yang tak nampak tadi, kita dah share awal-awal ingredient dia. Kita pakai flavored pepper, okay? So, salam Zaida, wood talam berlauk, my favourite ni. Thank you. Baru tengok live ni. Okay, siapa yang baru tengok live, kita tengah buat cara berlauk. Okay, Kak Zaida ambil strainer. I kena strain dulu dia. Kena apa ni? Tapis dia sebab ada sedikit minyak. Mungkin daging ni tadi banyak lemak ya. Sedap tu yang banyak lemak tu. Yang banyak lemak tu sebenarnya sedap tu. Nur Asmah Majid, cara berlauk ke talam berlauk? Sama ya, Puan Asmah. Cuma bila kita cakap cara, dia kecil. Dia bakar pakai acu kecil-kecil. Itu dipanggil cara. Ya, kalau yang talam berlauk tu kita pakai talam lah. Talam tu means besar lah ya. Okey, ni yang Kak Zaida dah masak ni. Kita akan buangkan minyak dia tu. Ya, kita akan strain dia. Okey, ni kita bawa ke belakang sekejap. Okey. Okey, ini yang saya akan toast sementara kita nak buat tu ya. Kita buangkan minyaknya ni sebab nanti tak cantik kalau kita letak dekat kulit dia nanti tu ya. Kita tak nak dia basah sangat. Tak nak dia basah sangat. Okey. Ini dia. Yang dah siap. Saya tapiskan ya sebab saya nak hilangkan minyak dia. Mungkin daging ni tadi banyak minyak tu. Okey, nampak tu minyak dia? Okey. So sekarang ni kita nak buat bancuh semua. Okey. Ni masih nak pakai ke? Pakai, kita nak buat tu. Alright. Ni dah. So cara tu kita panggil cara berlauk sebab ada yang talam, ada yang ada orang panggil talam berlauk, bakar berlauk. So jadi bila cara berlauk tu kita pakai acuan yang ini kecil-kecil. Kalau kita pakai kalau kita cakap talam berlauk, kita pakai talam. Talam tu means loyang ke ya ataupun yang besar. Okey, untuk ini hari Kak Zaida pakai blender saja, senang ya. Kita masukkan semua yang kita dah sediakan ni. Tepung 200 gram. Kita dah masukkan semua ya, tepung. Nampak ya? Okey. So, dia masukkan dalam blender lah. Senang. Kita campur semua. Kita blend semua. Okay. Kalau perempuan tak nak blend, you boleh bancuh jugalah. Bancuh nanti boleh tapis. Ya, kita masukkan air tadi 320. Santan 150. Saya pakai santan kotak ya. Okey. 120. Kemudian telur 4 biji. Ni dah ada yang request. Kak Zaida Ibrahim nanti buat live cara masak yam cake and sauce-nya boleh tak? Boleh, insya-Allah. Ya. Okey, now kita akan letak ini margarine 20 gram. Margarine. Garam 1 teaspoon garam. Okey, Hasnabi kata bila lagi elok tidak berketul. Apa dia? Apa tu? Bila lagi elok tidak berketul. Blend. Blend lagi elok tidak berketul dia kata. Ni Kak Zaida letak sedikit warna kuning ya. Dia cakap blend tu. Itulah typo dah ni. Blend. Tidak berketul. So, okay, semua dah masuk lah. ya. Kita masukkan colouring sikit bagi dia ada colour sikit lah. Bagi dia ada colour sikit. Sekejap. Okey. Alright. Semua sekali dah masuk ni tadi. Tepung gandum, saya repeat lagi. Tepung gandum 200 gram. Nampak ya? Tepung gandum 200 gram. Air kosong 320. Santan 150. Telur 4 biji.
20 gram margarin, garam 1 teaspoon dan sedikit pewarna kuning. Okey, kita akan ada live share resepi. Kita memang buat live ni khasnya untuk share old school resepi. Kita ni pun nak menyambut Ramadan tak lama lagi. Okay. Jadi that's why kita share resepi-resepi ni. Sebab resepi yang kita share ni semua resepi yang ringkas, ringkas ya. Jadi yang senang lah nak buat. Maksudnya kalau bahan-bahannya tak susah nak cari. Okay, so now kita akan pour dalam ni untuk kita tuangkan ke acuan nanti. Ini rupa dia. Okay, so siapa yang baru-baru masuk tu, again sekarang ni kita tengah buat resepi cara berlauk. Ada apa-apa pertanyaan ataupun nak share macam mana you all pula buat cara berlauk macam mana. So yang ini memang khas special resipi daripada Kak Zaidah. Okay, Kak Zaidah tengah toast sikit minyak dia. Okay, kita toast lagi minyak dia. Boleh tunjuk Kak Zaidah kita toast. So kita toast macam ni lah kita toast tadi, kita masukkan dalam penapis ni. Kalau kadang-kadang ada yang macam ada minyak lebih tu, kadang-kadang ikut daging tu, mince meat tu ya. Daging tu kadang-kadang daging yang banyak lemak. Hari ni yang sikit sebab dia banyak lemak. Kadang-kadang minyak tak banyak tadi waktu menumis, tapi masih banyak minyaknya. So okey, kita ambil sikit dulu untuk kita nak guna. Yalah, kadang-kadang daging tu memang ada lemak dia tu yang minyak dia keluar. Biasanya kalau mince meat ni banyak lemak ni tu. Okey. Okay, ini yang kita dah blend tadi ya. Yang kita dah blend jadi macam ni. Alright, now kita mula nak membuat dia. Best kalau masak bahan-bahan senang dapat. Ni bahan-bahan ni senang je dapat ni. Kak Zaidah lagi senang. I pakai portable dapur, letakkan benda ni macam ni sebab dia tak boleh takut dia goyang-goyang ya. So, terima kasih Kak Zaidah. So Kak Zaidah letak macam ni. Kalau you tak ada benda ni, nanti dia goyang-goyang pula kan dia sengit. So kita akan letak dia macam ni lah. So it's best kita ambil macam pemegang macam ni lah. Pemegang sikit lah supaya dia gitu ya. Okay. Kita akan letakkan api. Acuan ni kita kena sapu sikit minyak. Okay. Ya, kalau tak dia melekat nanti. Shina Marso say hello. Hello. Hi. Welcome. Haslina Kik kata thank you for sharing, semoga murah rezeki. Amin, amin. Ya, murah rezeki yang melihat, yang menonton pun ya. Ni ada yang baru-baru masuk ni juga, yang baru ni mesti baru first time tengok. Fira Ramlan, setiap hari ke ada live sebab takut terlepas siaran yang lain-lain. Memang setiap hari. Hari ni dah hari ke-9 tak silap ya. Hari ni hari yang ke-9 in fact kita dah buat. Hari-hari so far alhamdulillah. Minta saya sihat, panjang umur insya-Allah ya. Kita janji nak buat sampai penghujung Ramadan. Anarisa Hana, boleh tak kalau nak campurkan minyak masak sedikit ke adunan untuk elak saya dah letak margarin. Acuan ketika masak. Kak Zaidah dah letak margarin. Okay, so margarin ni lah it works the same as oil lah. Dan if you letak margarin dia lebih sedap daripada you letak minyak. So instead of minyak you masuk kat dalam adunan, it's best macam tadi, macam Kak Zaidah Kak Zaidah biasanya orang kalau letak minyak. Kita letak saya letak margarin. Okay.
Woi, lemak juga tu. Ada margarine kat dalam. Kita akan taruh 3 suku ya. Okey, 3 suku. Mama Ibs kata semoga rezeki Kak Zaida berpanjangan dan berkat. Amin. Amin. Kak Yah, salam Zaida. Wah, bestnya resipi ni hari. Sharing is caring. Thank you so much for the recipe. Okay. Jamila Muhammad Saleh tanya, boleh guna acuan lompang kan Kak Zaida? Boleh. Lompang tu dia plain aja. Kan? Tapi yang boleh dibakar ya. Kita bakar ni, bukan kukus. Ya, okey. So now biasanya kita akan tunggu sekejap. Sekejap baru kita letakkan filling intinya ya. Kalau kita letak sekarang, intinya akan tenggelam. Jadi bagi dia macam quarter lah. Quarter. Ya. Sikit lagi ni yang dah. Alright. Kita bagi dia macam ada lembut-lembut sikit, baru kita letak hiasan dia lah. Letak hiasan dia ya. Ini yang kita dah siapkan ya. Kalau you nak buat apa style macam mana pun, ada orang dia suka kadang-kadang dia letak kicap sikit. Nak bagi flavor manis-manis kicap. So boleh jugalah ya. Tapi hari ni sebab kita dah fokus ada ada kari kan tadi. Ya. Kita tunggu sekejap dalam 2-3 minit. Kemudian baru kita letakkan tu. Tapi janganlah sampai dah nak masak betul ya, baru you letak nanti inti dia tak lekat pula. Ada yang cakap ni Nur Haida kata saya selalu guna acuan bahulu yang tak diguna lagi. Bahulu sedap juga tu. Boleh juga Kak Zaida kita buat bahulu kan? Boleh. Ni pun macam bahulu juga ni. Yang ini pun boleh dibuat untuk bahulu. So tu nampak tu. Kita letak melimpahlah sikit dia. So sebab ni tu kita masa letak tadi tu 3 suku ya, kita tak boleh letak terlampau penuh, nanti dia akan melimpah. Tapi kalau macam gini, intinya tu masuk dalam, sedap. Bila kita makan tu tak adalah rasa bahagian atas saja. So, resepi-resepi Kak Zaida ni, siapa yang macam nak berniaga pun boleh pakai resepi ni. Okay? Sebab ingredient ataupun bahan-bahan yang kita pakai tak berapa mahal. Jadi it's reasonable dan affordable lah kalau orang untuk makan, tapi buat kena sedap ya. Yes, buat kena sedap. Kita berniaga, kita kena buat yang sedap. Penting. Kalau santan dia kata kalau santan kata banyak tu, jangan dikurang-kurangkan. Nanti bila sedap orang akan repeat lagi ya. Dia akan mulut ke mulut, nanti dia akan beritahu pula kawan-kawan dia. Tu yang kita mahu tu. Kalau dah tak sedap, sekali orang ada, memang kita tak akan dapat lah repeat ni tu. Ni dekat Instagram Wan Syahira kata salam Kak Zaida. Waalaikumsalam. Teringin nak resepi pastry dari negara Arab yang saya pernah try masuk kelas wedding cake hari tu. Tak silapnya saya dalam dessert tu tak silap saya dalam dessert tu ada cheese and top with susu pekat. I pun ada dalam kelas tu. Macam roti naik tu. Sedap kan? Kat dalam dia ada cream cheese. Cheese. Yes. Teringat-ingat kata dia. Alright. Teringat-ingat. Ya, insyaAllah. Kak Zaida, inti tu boleh buat banyak-banyak dan freeze-kan ke? Boleh. Of course boleh. Boleh. Ya, nampak okay. tu, Masya Allah, dah cantik dah tu rupa dia. So kalau macam ni, kalau jual berapa sen tu agaknya dalam satu biji? Satu biji paling murah pun 80 sen ya. Paling murah 80 sen. Okey, so kita dah letak intinya dengan ladanya, kita akan biar sebentar ya. Ada orang kata ni sedapnya, terus terasa lapar. Hari ni pun lunch time kan? So hari ni you all masak apa yang kat rumah tu, kalau yang berada di rumah yang memasak untuk lunch, masak apa hari ni, share lah dengan kita masak apa. Share lah dengan kita, boleh kita share tips tak pun ya. Dekat office tu agak-agak tengah hari nak makan apa. Okey, now kita sambil ni kita nampak cuma Kak Zaida punya tutup ni agak rapat sikit. Okeylah tu. Nak pakai tudung periuk pun dah sengit. Kan ni, so Kak Zaida pakai yang ini, so kita akan tunggu dia garing. Share ya, aduh menyelerakan.
Sangat kayu yang dekat sini, yang dekat dalam studio ni pun masya-Allah. Kita akan adjust api ya. Jangan besar sangat apinya. Lah ni. Apinya you kena selalu tengok jangan besar sangat ya. Okay, so dia api tu maksudnya kita kena sentiasa kontrol lah. Kena kontrol. Tapi kalau you dah biasa buat, dia dah tak ada masalah ni ya. Kalau you dah biasa buat, dia tak lama sangat tak lama sangat, dalam 10 minit dah boleh dah masak. Okey, kita tengok sekejap lagi, tunggu sikit lagi, dia dah berdesai-desai tu Okey. Belum masak sikit lagi ya. Bahagian tengah tu masih, kalau you nak tengok, dia tengok ya. Kalau bahagian tengah dia macam masih lembik-lembik macam tu, tu dapat tu. Tu belum masak lagi tu ya. You boleh always check lah. Nampak tu cantik rupa dia. Ya, so kita tunggu dia. Yes, cantik. Okey. Sikit lagi ya. Dia kalau dapat penutup yang agak tinggi sikit, jadi dia punya wap tu cukup untuk nak cepat masak. Kak Zada tak ada tutup tu, so kita tunggu je lah sekejap. Okey, ada apa-apa yang perempuan yang tak tu yang nak bertanya? So mungkin boleh Kak Zaidah sharekan tips sikit ni, orang dah sibuk dah nak buat biskut raya kan. Nak tips biskut raya ya. Apa-apalah yang Kak Zaidah boleh share dengan kita. Kak Zaidah pun banyak sangat experience. So ni untung tahu siapa yang tengah tengok live ni, Kak Zaidah ada dekat sini. So mungkin boleh share apa-apa yang penting bila nak raya. Mungkin boleh untuk yang homemade untuk kat rumah ke. Okay, one thing biskut raya ni, kalau ikut pengalaman saya lah, saya rasa saya pack sebelum packing. Kadang-kadang kita tak perasan ya, kita rasa macam dah masak. Itu penting ya. Itu penting sebab kalau dia masih ada dalam keadaan suam-suam macam tu, masih ada suam-suam, you pack dia, nanti dia akan lemau. Ya, okey. Sambil-sambil kita cakap tu, kita tengok kita punya ni dah masak ya. Okey, dah tak keluar tu maksudnya dah masak lah. Okey. So itu yang penting tu, dia kena make sure that biskut you betul-betul sejuk sebelum you start packing. Kadang-kadang kita rasa macam sejuk, so you kena rasa bawah loyang tu. You rasa biskut tu, you pegang biskut tu, memang biskut tu rasa sejuk, but actually bawah loyang tu kadang-kadang masih ada hangat dia lagi. You must make sure that tangan you letak bawah loyang sampai dah tak rasa panas ataupun suam pun tak ada, baru you boleh pack. Yes. Okay. Thank you Kak Zaidah. So ni dah masak lah tempat tu. Tengok tu cantik. Ya. Dah masak ya. Sorry ya, tadi ada broadcast gangguan sikit, ada line gangguan. Pagi semalam je kita ni tak ada dengan gangguan. Maaf lah, line agak ni sikit. Okay, tu ya. See, dia golden brown macam tu. Itu maksudnya dia dah ready. Asma hari-hari buat cara berlauk tapi acuan yang bulat. Boleh juga tukar-tukar. Aduh, terlepas baru dapat tengok ni. Saya share ya, terima kasih. Tolong share, okey. Sharekan dekat group, sharekan dekat kawan-kawan dan family ya. Narisa Hana kata kalau pakai loyang bagaimana cara memasaknya? Kalau pakai loyang, you kena bakar di oven. Ya, masuk oven, di oven. Kemudian the last tu, kalau oven, kadang-kadang oven pun nak dapatkan dia garing pun lambat ya. Dia tak lama sangat masak dia sebenarnya ni. Ya. Okay. Rakan-rakan dekat Facebook pun ada soalan-soalan lagi ke? Ni dah nak siap dah tu. Dah siap ni, kita buat Tapi kejap lagi kita buat lagi satu batch. Okay, this is the first batch. Nampak tu, dia golden brown So bila you angkat tu, the golden brown, tu maksudnya dah ready lah tu. Okay. Cara berlauk ni ramai yang tahu buat ni sebenarnya. Cuma kadang-kadang resipi dia lain-lain sikit. Maybe you boleh cuba yang ini. Kalau you rasa sedap yang ini, you boleh teruslah. Ataupun you boleh combinekan dengan resipi you. Ya. Pakai margarine. Rasanya tak ramai yang pakai margarine.
Macam tadi cakap dia kata dia Lemak pakai lah tu. yang Masukkan macam kat tadi dia dalam kata adonan. masukkan minyak. Tapi Kak Zaida memang saya pakai margarin. Ya, so that dia punya rasa dan dia punya Alright, so siapa yang nak tengok daripada awal, because IG story kita dah tak boleh save tadi. Okay, so I hope siapa yang ada Facebook, siapa yang nak tengok daripada awal, boleh visit page kita dekat Facebook. Okay, just type the same as IG punya name, that is Simply Sugar Baking Studio. Okay, so you boleh tengok daripada awal sebab dekat Facebook kita dah save. Okay, so ni pun Facebook. Hai orang Facebook. Sorry tadi Facebook. ada interrupted line. Ini ada masalah ya. Since daripada ribut hari tu dekat Puchong. Sorry sangat ya. Tak apalah ya, apa yang kita ada. Kita pun ni tengah cuba nak sharekan resepi kan. So sedaya upaya kita nak bagi niat kita nak bagi ya. Hati sama-sama happy, sama-sama enjoy apa yang kita ada. Now Kak Zaida dah buat this is the second round Untuk second round you tengok ya, kita dah mula tadi first round mungkin agak lekat-lekat sikit ya. So the second round ni kita dah tak ada masalah. Kita just terus acuan dia dah panas cantik. Panas ya. Okay, this is the yang kita dah buat. Jadi temperature dekat loyang macam contoh apa-apalah kita masak, make sure dia panas cantik dia panas, dulu. You kena ni preheat. Cantiknya Kak Zaida. Cantik kan? Nampak tu? Mungkin tadi ada gangguan. Ya Allah. Fancy sangat. Mungkin okey, ini yang kita dah buat. So now Kak Zaida tunjuk lagi satu kali. Mungkin sebab tadi ada gangguan. Ya, lagi satu kali ya. Okey. So ni Kak Zaida letakkan sedikit lagi minyak. Kita pakai burus ataupun apa-apalah. Pakai daun pisang pun kalau zaman-zaman kita dulu kita pakai daun pisang ya. Hai, welcome back orang-orang Facebook. Minta maaf ya. Okay, so Kak Zaida, yang sebab tadi ada banyak sangat disturbance, so kita boleh repeat kot resepi daripada awal. Okay, Kak Zaida repeat sambil-sambil Kak Zaida buat ni ya. Okay, harap ada yang nak menyalin. Okay, untuk resepi kita hari ni, cara berlauk, Kak Zaida guna 200 gram tepung gandum. Okay. Okay, 200 gram tepung gandum. Salin ya, jangan tak salin. 200 gram tepung gandum. Okay. 150 gram santan kotak. 320 gram air. 4 biji telur. 1 sudu teh garam. Dan sedikit pewarna kuning telur. Okey. Dah dapat? Yang pewarna tu memang kat luar kalau you cari warna, dia memang ada warna kuning telur. Dia warna kuning telur. So jangan kita pakai warna kuning lain telur, pula. Telur warna kuning. No, bukan kuning telur. Sorry. Habis? Warna kuning lemon. Kuning lemon. Sebab dia kalau kuning telur dia macam orange sikit. Ya. Asyik. Kalau kuning telur dia macam orange sikit. So, okey, now ni kita dah tuang 3 suku. Ya. Kena kita biarkan dia sampai setengah masak. Baru kita letakkan intinya. Okey, siapa-siapa tu tadi kita dah repeat resepi. Boleh dengar ke resepinya? Okay, lagi sekali jalan ya. Okey, 200 gram tepung gandum. 150 gram santan kotak, 320 gram air, 4 biji telur, 1 sudu teh garam dan sedikit pewarna kuning lemon. Kuning lemon lah. Lemon yellow. Ya, saya tak guna egg yellow. Egg yellow tu dia warna dia seakan-akan orange. Nanti kalau dia nampak lebam nanti. Kalau you nak nampak kuning macam ni lah. Kuning macam ni kan macam kuning diraja ni kan. Kalau you nak kuning macam ni, nak pakai yellow pun tak ada masalah sebenarnya. Ya, cuma kalau you tengok nanti Kak Zaida punya kuning. Macam egg yolk tu dia punya warna macam lebam sikit lah kot kalau kita letak. Okey. Letak berseri, kurang untuk berseri. inti dia Kak Zaida guna tadi lebih kurang 200-250 gram daging. 1 biji bawang besar you potong dice, you dadukan dia. Kemudian kita pakai rempah kari 1 paket. Rempah kari daging ya. Saya pakai lada sulah sikit. Garam sikit.
Garam sikit tu kita garam sikit je agak-agak lah. ikut ni lah ya. Kalau you nak pakai, kadang-kadang ada orang dia tak suka warna ni, dia suka warna gelap sikit. Kalau you nak pakai kicap, so you kurangkan garam. Jadi pakai kicap masin lah. Kicap manis. Oh, kicap manis. Kicap manis pun masin juga. Dia ada garam juga, ada kicap manis. You pakai kicap manis. Jangan pakai kicap masin. Nanti tak boleh makan kan you punya inti. Masin no nanti. Ya, kalau you nak pakai hitam, Kak Zara suka warna-warna macam ni lah. Warna nampak daging kari gitu ya. Okay. So you tumis tadi bawang besar dulu, minyak sikit je ya. Tumis bawang besar sampai bawang besar layu, masukkan daging, and then sampai daging tu dah masak baru masukkan rempah kari. Rempah kari tak payah bancuh air. Kalau you bancuh air nanti lama pula nak menunggu dia kering. Jadi kita terus masuk. Masukkan rempah terus, and then you balik-balikkan, and then baru you tak perasa semualah. Okay, sorry. Yang ini tadi Kak Zara tertinggal 20 gram margarin. Masih baik ya. 20 gram margarin. Ada setengah orang dia pakai minyak. Jadi best macam ni. Kak Zara lagi suka pakai margarin ya, sebab bila you pakai margarin, dia ada lemak-lemak masin tu sikit. Itu yang sedap tu. Okey. Ni dah mula nak masak pula dah. Dah tinggal kita sibuk repeat resipi. Jadi itulah gunanya kita kena tunggu tengok dia suku masak. Macam ni dia dah nak half cook dah ni. Ni dah bukan half cook, ni quarter cook. Tinggal ujung tengah tu je tak masak. Tepi dia semua dah masak ya. Agak terlambat sikit kita letak. Jadi kita sumbat-sumbatlah masukkan kat dalam. Kita tekan-tekan sikit sebab dalam ni tu belum masak lagi tu. Okey. Sorry siapa yang dah menyalin yang mula-mula tadi, Kak Zara tak sebutkan margarin ya. Dan jangan lupa ya, letak margarin dekat dalam bancuhan. Kalau you tak nak margarin, you nak letak minyak pun boleh jugalah, sama jugalah. Cuma margarin dia ada lemak sikit lah. So jadi ini bancuhan dia tadi. Ada berapa blend tadi? semua sekali. Ada berapa tadi kat dalam Kak Zaida margarin? 20 gram. 20 gram. Kak Zara blend ya semua sekali tadi. So bila kita dah blend, kita tak perlu tapis lah. Kalau you tak nak blend, you bancuh sendiri, you kena tapis dia. Okey, ada apa-apa soalan? Kita akan letak satu-satu macam ni. Dah keluar pergi lunch ke? Tu semua macam diam je, busy lah tu. Tapi mata nak tengok tu. Jangan mengantuk sudah. Okey, so kita akan buat 1 minute video. InsyaAllah harapnya 1 minute video tu bermanfaat lah. Okey, sebab ada yang macam live ni agaknya ada masalah line macam tadi tu. Okey, so kita buat 1 minute video. So that you boleh tengoklah macam mana. Cuma bila live ni yang seronoknya you boleh bertanya dan kita boleh terus jawab. Itulah gunanya kita buat live ni. Okay, so you boleh tengok macam mana cara masak. Okay, you boleh engage dengan kita. Itulah perbezaannya dengan 1 minute video. So usually kalau 1 minute video ni kita bila ada soalan tu kita respon lambat sikit lah. Okay. Alright, so siapa yang ada masa kita letak sedikit warna hijau pada kita punya fancy lah sikit hiasan dia. Tak adalah warna kuning aja. Kuning coklat, kuning coklat. Okey, ni kan nampak cantik sikit. Fancy lah sikit. Kalau you letak satu-satu line macam ni kan cantik. Kalau you letak macam ladanya dah dimasak, dia dah macam layu ya. Okey. So nak kita tunggu dia masak sekejap. Oh, Sharifah Hinsun kata boleh ulang resepi please. Cepat sangat Kak Zaida cakap. Boleh. Sementara kita nak tunggu dia masak kan. Okey Kak Zaida. Lagi satu kali ya. Okey, lagi satu kali. Pelan-pelan salin. Okey, 200 gram tepung gandum. Tulis biar short form. Jangan TEPUNG tak payah TPG gandum GND macam tu. Ya, kalau nak tepung gandum memang lambat. Okey. Saya repeat. Okey. Kali ni serius. Okey, 200 gram tepung gandum. Okey. 150 gram santan kotak. Okey, lepas tu 320 gram air, 4 biji telur. Saya kat sini pun salin juga ni. Okey, salin. Jangan tak salin. 4 biji telur. Okey, dah tulis 4 biji telur. Kemudian 1 sudu teh garam. Dan last sekali, telur dah cakap belum 4 biji tadi? Dah. Last sekali 20 gram margarin.
Okay, apa gunanya Kak Zaida kalau kita letak minyak macam tu? Sikitlah bagi senang dia nak cepat garing kat bahagian tepi dia tu. Kuih ni dia kalau garing-garing sikit bawah ni tu sedap. Sedap juga. Okey, untuk bahan inti dia Kak Zaida guna. Okey, ini yang mana dah terlepas. You tengok kalau nak tahu whether dia masak ke tidak. You tekan ni kalau dia macam terkeluar tu maksudnya tengah dia masih belum masak. So kita akan biarkan dia sebentar lagi. Sebab ini you be careful ya, berhati-hati bila kita nak berniaga yang ini. Dia kalau tak masak kat sini dia cepat basi. Sebab kita ada inti ni kan, ada feeling dia ni. Kalau tak masak, kadang-kadang kita nampak macam ni macam dah masak. Sebab yang dah masak tepinya. So yang tengah dia ni mungkin tak masak. So you kena berhati-hati bila bab tengah dia ni. Okey, takut dia cepat basi nantilah. Okey, apa tadi? Untuk intinya Kak Zaida guna tadi satu biji bawang besar. You dadukan, dicekan dia ya. Dice kecil-kecil ya, dadu kecil-kecil. Kemudian kita guna lebih kurang 200 setengah minced beef ataupun daging cincang. Saya guna satu paket rempah kari, paket kecil tu, rempah kari daging. Setengah paket tu lah? Satu. Oh, satu. Satu paket. Oh, banyak juga. Jadi dia rasa yang satu paket 90 sen. 90 sen tu lah. Okey, apa-apa brand tak kisahlah ya. Kemudian sedikit minyak untuk menumis. Sikit aja, lebih kurang dalam 2 sudu makan aja ya minyak untuk menumis. Kemudian kita guna macam biasa garam. Dan lada sulah sikit. Dan cili merah dan daun sup. Okey. Itu je bahan-bahan dia. Kalau you nak letak kicap pun boleh pada tu, tapi sedikit aja. Sebab kita ada kari tu kan. Letak sikit aja. Sebab kari dah ada apa? Kalau kicap warna dia agak gelap sikit kat bahagian tengah tu. Ya, bila kita letak macam ni warna dia gelap sikit. So now you see, bila kita tekan tadi kan masa kita tekan kan dia terkeluar. Berair kan. Tapi ini masih lembut lagi ni. Tapi ni dah masak lah ni. Yang kita tekan lembut ni sebab dia ada daging tu. Basah kan. Daging tu basah. So make sure that bahagian tengah bila kita tekan dia tak keluar dia punya tu. So bermakna dia dah masak. Okey. Ni sikit lagi ya, yang ujung sikit lagi. So kita biar sekejap lagi lah, dalam 3 minit lagi. Okey. Dah dapat salin belum? Salin. So dia kata terima kasih Kak Zaida dapat salin resepi. Sama-sama. Nanti kita akan InsyaAllah kita akan cuba share nanti untuk 1 minute video sekali, okey? Okey, untuk buat yang ni tadi Kak Zaida blend semua sekali. Masuk dalam blender macam ni kan? Masuk dalam blender semua sekali. Tepung, telur, air, santan, garam, apa lagi tadi? Kita air, santan, garam, telur, margarine all in. Kita blend sampai dia jadi halus macam ni. Kalau sekiranya you tak ada blender ataupun blender you kecil ke apa, kadang-kadang ada orang blender kecil macam ni tak muat ni. Dia kena blender yang standard size macam ni. Kalau tak ada, you just bancuh je pakai tangan, pakai whisk. Lepas tu you kena tapis. Mesti nak tapis lah. Kita tak nak dia ada ketul-ketul. Nanti dia ada ketul-ketul, lampi macam tu nanti tak cantik pula you punya tu ya. Okay, now kita ni dah masak. Okay, for those yang tahu bau yang dah masak dengan belum masak. Kalau bila buka, bila kita buka aja dia punya lid tadi tu, terus bau ni memang dah masak. Confirm masak. For those yang nak buat bekas yang macam kuih bakar yang biasa tu, you boleh bakar tapi kena bakar di oven lah. Ya, bakar di oven. Okey. Ini kita bakar satu-satu macam ni. So nampak tu, senang keluar. See? Ya. Intinya pun melekat. Okey. Ada yang tanya ni, satu bancuhan dapat berapa pieces Kak Zaida? Oh, banyak. Banyak juga ni. Okey, kalau kita pakai acuan ni, satu acuan ni 12 pieces. Kita dah 3 kali, kita 3 round buat ni. Dah 3 round, dah 36 biji dah. Jadi kalau ni kita mungkin boleh buat lebih kurang 50 biji lah kita boleh buat. Kalau you nak berniaga, you dah boleh buat kira-kira bajet lah. Bajet berapa orang. Ada orang tanya lagi ni Sharifah Insun dia tanya gula semalam caramel 200. Yang untuk caramel tu, buat caramel tu buat caramel yang nak buat gula hangus itu 3 sudu makan je. Yang 200 tu dalam adunan dia tu. Okey. Alright. Ada tertinggal lagi yang semalamnya ke sebelum semalam. Ada tak siapa-siapa yang dah cuba resepi kita yang sebelum-sebelum ni?
Sebab kita dah share, ada yang dah buat hari tu Kaswi hari apa? Kita buat hari Ahad rasanya Kaswi tu. Lepas tu ada orang baru buat. Jadi kita dah share, you boleh tengok dekat kita punya Insta story. Those are the viewers yang dah eksperimen ataupun dah cuba pakai kita punya resepi ya. Okey, ni dah siap. So kita tak perlulah habiskan semua, masih ada baki dia. Okey, masih ada baki dia sikit. Okay, so dia lebih kurang dalam 50 biji. Lebih kurang dalam 50 biji. Kalau saiz ni lah. Cara ni lah. Cermai ni. Ya, ini kita panggil acuan bunga cermai ya. Bunga cermai ya. Pokok cermai tahu tak? Tahu tak buah cermai? Kalau saya tak tahu. Kalau jeruk cermai tu dia tahu pula. Ya, yang bulat-bulat kecil-kecil tu jeruk cermai, buah cermai ya. Sekarang dah tak ada dah. Okey, tengok tu betapa cantiknya dah tersedia ni Kita tinggal makan je ni makan aja. Okay. Saya buat tepung gomak dan badak berendam 5 bintang. Oh, thank you. Bunga kertas nanti share dengan kita tau. Nanti kita akan share balik dekat kita punya Insta story dan postings. Okay? We are so happy. Alhamdulillah. Terima kasih 5 bintang tau Kak Zaidah. Kalau ada 10 boleh bagi berapa? 10 bintang. Alhamdulillah. Kak Zaidah dengar pun Kak Zaidah happy sangat, rasa lagi bersemangat nak bagi-bagi. Niat kita ni nak bagi resepi dekat orang kan. Bersemangat lagi nak bagi. InsyaAllah besok kalau boleh putus lagi. Putus lagi. Okay, so yang dekat Instagram ni kita akan save. Okay. Alright. Putus lagi ya. Macam ni lah dia bila kita tadi pun Kak Zaidah membebel jugalah. Bila gig macam-macam gig lah, saya ni dah tak berapa faham sangat benda-benda macam ni. So let the young ones yang buat lah, kita ni cuma kerja mencari resepi. Sebab banyak sangat disturbance, line disturbance, so kita akan buat 1 minute video untuk setiap resepi. Okay? So don't be alarmed, nanti you boleh tengok balik. Cuma cara-cara masak tu agak laju sikit lah sebab dia 1 minute saja. So mungkin kita akan cari lagi alternatif lain so that boleh sampai resepi ni dekat semua viewers. Okay? Rokia Mamat kata terima kasih kerana beri ilmu free. Semoga murah rezeki Puan Zaidah. Alhamdulillah. Ilmu free tau. Ilmu free sekarang ni tak ada free ya. Susah nak dapat free sekarang ni. Nak masuk bilik air pun kena bayar ya. 20 sen 30 sen sekarang. Kami tak tolong Kak Zaidah pegangkan. Tunjuk dekat dengan yang kita dah siapkan ya. Cara berlauk. Ini ada yang request ni, harap-harap yang request kemarin tu dapat tengok ni ya. Okey, cara berlauk. Cantik dan comel dan memang cantik lah. Ini kalau tengah nanti open house pun cantik ni. Cantik ni open house bulan puasa ni. Bila kalau kita buat satu adunan, kalau bulan puasa nanti kalau kita buat satu adunan banyak, kita boleh bagi-bagilah jiran kita kiri kanan depan belakang. Kan yang mana sekarang ni ada atas bawah. Ya, rumah sekarang atas bawah depan belakang semua ada. Tak adanya kosong, mesti ada kiri kanan semua ada ya. So now you boleh cuba ni resepi ni, sedap ya. Dan bahan pun tak adalah payah sangat nak dapat ya. Senang saja. Okey. Untuk esok insya-Allah Kak Zaidah akan bagi, harap-harap ditunggu. Esok special menu untuk esok ya. Okay, so esok tiap-tiap hari ni anyway kita ada special recipe untuk you. Tapi besok special sikit lagi. Lagi special. Lebih sikit. So jangan sikit. Tunggu, okay. So for this next special recipe esok pukul 12.30. Macam biasalah saya akan announce pagi nanti dalam lebih kurang pukul 11.30. So push on your notification again. Tiap hari ni I repeat ni, push on your notification untuk Insta story and untuk posting, sama juga dengan Facebook. Okay. Sorry kalau ada gangguan sikit. Saya pun tak boleh nak minta maaf sangat-sangat. It's out
out of our control. So tapi jangan risau, kita akan cari macam-macam alternatif to make sure that anda semua viewers semua dapat tengok balik dan dapat manfaat daripada resepi yang kita share ni. But please yang di FB minta share, share ramai-ramai seramai yang boleh, so that resepinya tak hilang. So kalau you rasa macam you terlupa, you terlupa nak salin, you can keep buka tengok sebab bila sharing benda tu senantiasa keluar di newsfeed lah. Kita setiap hari ada orang tanya tu, esok start pukul berapa? 12.30 besok insya-Allah. Kita memang tiap-tiap hari pukul 12.30 tengah hari. Okey, tak kisah. Weekend pun kita ada. Weekend pun kita ada insya-Allah. Bulan puasa pun kita ada nanti cuma bulan puasa kalau kita tak sempat buat live, kita akan recordkan siap-siap. Okey, dan tapi kita tetap akan share setiap hari memang akan ada resepi baru. Okey, so cuma kita akan bagi tahulah sama ada the next day kita akan ada live ataupun tak. And as usually announcement pukul 11 hingga pukul 11.30 saya akan buat announcement. Okey, kita buat so ni macam untuk announcement macam untuk apa tu, untuk kita beramal punya so that you kita dapat kongsi actually sama-sama kita. Okey, banyak sangat pun resepi dalam kepala pun nanti takut lupa. So resepi banyak sangat sampai kadang-kadang pun dah tak ingat resepi ni pun boleh tolong kakak-kakak housewives yang dekat rumah tu nak buat extra income, menjana pendapatan ataupun paling tidak resepi ni semua mudah dan murah sebenarnya. Paling tidak pun dapat jimat perbelanjaan dekat rumah. You tak payahlah nak pergi beli. Kan hari-hari cuma kadang-kadang adalah kadang-kadang setengah orang macam penat nak masak nak mencari. Tapi sekarang ni memang susah nak dapat dah kuih-kuih macam ni dekat luar. So nak jadi dapat yang sedap susah. Betul. Kalau tekak saya lah nak dapat yang sedap tu susahnya, ya Allah. Okey, ada cakap Alhamdulillah akan tunggu insya-Allah. Okey, kita don't forget tomorrow besok 12.30 special menu special untuk kita tak sabar tu apalah Kak Zaidah special menu. Jangan lupa kita kat sini tiap hari makan sedap. Alhamdulillah. Saya ni pun sama makan sedap. Rezeki hari-hari duk makan badan sedap. Badan pun sedap lah nanti. Hari-hari nak makan sedap je. Makin lama makin nak cari resepi sedap pasal nak makan Nora Majid kata nak buat untuk kafe. Yes please. Yes. Mungkin Puan Asmah ni dia dah pandai buat. Ni pun expert juga ni. Jadi petik jari je lah. Mungkin boleh tukar sikit lah resepi pula. Asyik-asyik itu dan you tukar maybe tak sama sikit bahan dekat dalam dia. Ada juga yang first time join kita punya live. It's okay, tak apa. Kita dah anyway hari ni hari yang ke-9. But you can jadi balik. Scroll balik dekat kita punya yang lama-lama pun ada. Page Facebook kita ni. So sebab live dekat Facebook rupanya dia memang stay. As long as you share, keep on sharing kita punya live ni, dia memang akan stay dekat timeline. So 8 resepi yang sebelum ni kita buat, 8 hari yang sebelum, semua live masih ada lagi. So you boleh tengok and you boleh play back and replay, okay? Sebab kat situ resepi semua ada dekat dalam video tu. Alright. Alamak, makan sedap tak ajak je. Silakan siapa yang dekat sini. Siapa yang dekat-dekat, marilah jemput lah. Banyak nak kena habiskan lagi ni. Ada lagi satu pinggan lagi. Satu adunan lebih kurang dapat dalam 50 biji. So apa ni Nur Asma ni tadi dia request nak yam cake. InsyaAllah yam cake. Kak Zaidah kena buka balik file-file lama. InsyaAllah sebab dah lama tak buat yam cake. Terima kasih Kak Zaidah. Resepi ni pengubat rindu kuih Melayu bagi kami di perantauan di Melbourne. Alhamdulillah. Hai semua di Melbourne. Salam untuk orang-orang Australia di Melbourne tu. Thank you very much for watching. Rasanya kalau kat Melbourne boleh buat ni senang aja. Semua bahan ada ni. We hope you still can get the ingredient kat sana, easy for you to get. Sebab pergi ni je, you pergi kedai-kedai yang bakery tu, you can get all those molds yang kecil-kecil tu pun dah boleh buat dah Okay, so harapnya resepi-resepi kita ni dapat bagi manfaat yang baik untuk semua viewers. Itu harapan Kak Zaidah semua. Harapan sangat-sangat itu agar so that you guys dekat luar boleh masak lah. Boleh apa bahan yang ada dekat rumah tu kita boleh buat. Macam hari ni kita dah beli tepung gandum 1 paket 1 kilo kan. Hari ni kita hanya pakai 200 gram. So ada lagi balance about 800 gram. So maybe besok you boleh buat kuih yang saya dah bagi menggunakan tepung juga. Betul. So tak adalah membazir. Alright. So okay, saya akan play back. Alright, okay, please play back, tengok balik. Okay, you boleh replay, you boleh fast forward, you boleh rewind. Buatlah apa-apa pun. Okay. Janji you nampak apa yang kita buat kat sini. Okay, so far viewers
yang share dengan kita alhamdulillah menjadi Alhamdulillah, senang hati. Hari-hari Kak Zada dapat good news. Resepi ni memang resepi senang untuk you bikin ya dekat rumah. Okay, so nak menjana extra income pun boleh. Sebab resepi kita ni memang kita menjamin bahan-bahan yang sedap. Okay. Tapi sebelum nak berniaga, try dulu. Jangan ambil order dulu. Jangan ambil order fasil, ambil order. You buat dulu. And then baru you berniaga. Betul. Mesti nak kena ada try dulu. Betul. Kan? Nanti you kena R&D dulu. Yes, kena buat dulu. Sebab kadang-kadang you nampak saya buat macam mudah ya. Sebab saya guna dapur lain. Kemudian kalau you dekat rumah, you buat, test dulu. Makan dulu, kena tak dengan you punya selera. Kalau you nak alter sikit, terpulang, tak ada masalah ya. Rasma kata, Miss Kak Zaidah, miss bolehlah itu. tengok Kak Zaidah everyday. Miss itu, I tak nampak you ni mengelat. You nampak I. Nanti jumpa kat Subang Prep ya. Okay, kita jumpa di Subang Prep pun tak lama lagi. 3 hari bulan kita akan nanti berniaga di sana. muka-muka ni juga yang akan jumpa dekat Subang Prep nanti. Okay, betul. don't forget nanti kita akan buka booth untuk biskut raya, untuk menyambut raya daripada 3 Mei InsyaAllah sampai Malam Raya. Okay. Siapa yang daripada jauh untuk bulan puasa mana nak tahu kan, datang ke area sini, jangan lupa singgah dekat Subang Prep. Okay. Kalau nak buka puasa pun boleh singgah ke restoran Kak Zaidah di Cyberjaya. Apa tu? Kak, kuih tu nak letak pewarna ke? Kak Zaidah letak sedikit tadi. Kita ada letak warna. Lemon yellow. Lemon yellow. Okay. Kalau tak pewarna tak cantik. Buat niaga boleh. Boleh. Silakan, memang itu. Tak apa. You lagi berbesar hati. Pakailah resepi ni untuk apa yang boleh memanfaatkan diri you. Tapi rasa dulu. Buat dulu sekali. Eksperimen. Kalau siapa yang belum buat, eksperimen dulu. Kemudian bagi dulu. Make sure siapa-siapa QC pun jaga. Bagi friends dulu rasa. Especially kalau ada mak tu. Ada mak, ada mak mentua ke apa, bagi rasa dan minta dia yang komen. Kalau dia kata kurang sedap, kita alter sikit bagi sedap supaya kita berniaga. Boleh, siapa yang nak buat extra income, bila kita berniaga benda yang sedap, kita tak payah bersusah payah nak promote. Kalau kita tengok tadi bahan-bahan yang kita guna pun semua bahan-bahan Kak Zaidah pakai margarine ya, supaya rasa dia lebih lemak sikit lah, lebih sedap. Yes. Jadi bila orang makan tu lain sikit daripada orang lain punya kuih lah. Sebab normally dia orang akan pakai minyak, kita pakai margarine. Okay, so ada apa-apa lagi pertanyaan? Kita dah di penghujung rancangan sekarang ni. Siaran. Lagi apa lagi? Sendiri buat, sendiri bagilah apa-apa nama. Okay. Alright, okay. So insyaAllah kita jumpa pada esok hari pukul 12.30. Esok saya akan announce again. Esok kalau pukul 11 hingga 11.30. Esok pasal kita nak buat masakan. Jadi harap you dapat salin lah. Betul. Sebab dia banyak-banyak bahan kan. Sebab lain bila kita type recipe. That's why kita tak type recipe. Because bila type recipe tu, cara nak masak you mesti akan tanya ni nak letak bila. That's why we prefer to go live for you, so that you boleh tengok macam mana cara masak from scratch. Planta boleh tak sis? Boleh. Planta tu margarine, yes. Planta lagi sedap. Margarine planta memang sedap. Kalau you nak pakai butter, dia muak pula nanti ya. So you just nice pakai margarine aja. Margarine tu dia ada masin-masin sikit. So tu yang sedap tu. Alright. Ada lagi yang bertanya? Kalau nak tanya yang lari topik pun tak apa. Tak apa. Saya cuba jawab. Jangan tanya pasal menjahit ke. Jangan tanya pasal makeup ke. Yang lari sangat pun susah juga ya. Pasal makeup ke tu memang tak tahulah. Okay, so resepinya ada dekat mana? Okay, resepi kita sepanjang video ni. Kita paling-paling saya tak ada typekan banyak kali Kak Zaidah dah repeat kita daripada awal. So you boleh play back. Okay, sebab kita nak biasakan bila you tengok video, sebab you boleh tengok cara buat terus. Okay? Sebab kalau kita listkan resepi, nanti orang buat banyak. Bila macam contoh kita bagi resepi kan, written resepi, nanti dia tanya lagi. Nanti dia akan tanya lagi macam mana cara. So it's best ada extra effort sikit lah. You kena extra effort, which you have to play back the video. So you boleh replay, fast forward ke rewind. Okay, so you boleh tengok macam mana daripada you boleh buat sekali. Maksudnya kita tunjuk macam mana cara buat sekali. Okay. Cuma Kak Zaidah ingatkan untuk besok kena siap-siapkan kertas dan pen ya, sebab besok kita akan buat masakan. Masakan apa lah tu? Masakan special katanya. Ya betul, memang special sebab
jarang kita nampak. Biasanya kita makan style lain. Besok Kak Zaida akan ajar style lain. Ya. Okay, style Kak Zaida. Tak ada nak cakap style saya. Okay, so without panjang-panjang lagi, okay, I think we should end the live. Okay, kita jumpa esok. Okay, so mesti ada banyak lagi topik kita nak cerita ni. Yes, okay. Kita simpan sikit untuk esok. So alright. insyaAllah mudah-mudahan panjang umur. Doakan Kak Zaida panjang umur, murah rezeki. Esok kita akan bersiaran lagi. Dan harap you all semua dapat cuba lagi resepi untuk hari hari. Okay, so see you guys. Bye. Bye. Assalamualaikum. Love you all. Muah muah. Muah muah.